mahasiswa ini ialah anak-anak muda intelektual. Intelektual ini orang-orang yang kerjanya pegang buku tu, Joseph Stiglitz buku, kerjanya tulis nota, kerjanya datang daripada Belgium untuk dengar, untuk diskusi, kan? Dan hidup dia dengan library. Library ini bukan setakat library buku-buku dia ataupun library jurnal-jurnal. Library dia itu library university. Jadi kalau kalian ni belajar di universiti besar, buku-buku library universiti itu tertaruh, terduduk di atas pundak masing-masing. Kalian semua harus ada satu tanggungjawab bahawa buku-buku itu bukan semata-mata untuk dibaca, tetapi untuk dibawa kepada masyarakat. Sebab itu saya usia atas tulis bahawa ciri pertama orang mahasiswa, ciri pertama orang intelektual itu ialah orang yang boleh meneliti ataupun mengenal pasti masalah. Macam mana kita nak tengok masalah? Ramai orang kata tak ada masalah. Malaysia tak ada masalah. Sekarang ni ekonomi teruk apa semua, IKEA penuh. Big ball habis. Memang betul, IKEA memang penuh. Big ball memang habis. Tapi orang tak clearkan meja macam orang kalau pergi sini, orang Malaysia kalau pergi sini, dia lah jadi orang pertama sekali yang clearkan meja. Pasal apa dia pergi IKEA dekat Malaysia, dia tak ngerti nak selesaikan meja dia dekat Malaysia. Sebab itulah yang kita buat, yang kita nak lawan ini ialah mentaliti, pemikiran dan juga corak berfikir kita yang seolah-olahnya berada di kelas 7 ataupun kelas bawah. Kita ni sentiasa melihat United Kingdom itu, atau kalau boleh Queen Elizabeth tu, kita punya itulah kita punya sultan, itulah kita punya king. Kita ini sentiasa melihat seperti itu. Apa juga cara dan juga apa juga benda. Sebab itu saya nyatakan bahawa orang kalau pergi belajar engineering ke Jerman ini, rasa saya jadi pelik. Sebab kalau balik ke Malaysia, dia tidak dapat lakukan sebagaimana yang mereka boleh lakukan. Tram ni kan, jalan kaki pun boleh. Pasal apa dia buat pun banyak stesen. Daripada sini kita boleh jalan kaki. Misalnya kenapa dia buat stesen kat sini? Tapi daripada Haubenholm ni nak pergi Mesir ada 3-4 stesen. Saya hari-hari jalan kaki dia boleh. Kenapa dia buat? Kalau kat Malaysia kita tak buat macam tu. Daripada rumah saya di Ceras tu nak pergi ke KLCC 5 minit. Kalau naik train kita kena bayar RM4.8, kena tukar 2 stesen. Perjalanan itu lebih kurangnya 40 minit. Pasal apa kalau naik motor boleh naik 5 minit? Kenapa kalau ke juruteraan itu kita tidak tiru? Jadi orang-orang yang belajar di sini sepatutnya harus ada tanggungjawab bahawa yang kalian pelajari di sini itu haruslah diselesaikan di sana. Kenapa kita nak selesaikan kat sana? Sebab untuk masyarakat. Orang tanyakan sebab apa masalah ni? Homeless ni. Bukan masalah dia. Masalah homeless lah. Dia ni homeless, dia tu pemalas, dia tu memang lari daripada negara dia, ataupun dia tu memang, itu bukan masalah aku. Ini ya corak pemikiran kapitalis yang diblok-blok. Dia bahagikan kita ni, setiap orang ni ada ruang masing-masing supaya masing-masing ini cukup fikir pasal ruang masing-masing saja. Mahasiswa kita ini kan kerjanya selepas daripada belajar, fikir nak kahwin, supaya dia kahwin, beli kereta, beli rumah, dan kemudian habis takat itu je. Kita tidak ada rasa sifat tanggungjawab bahawa anak-anak miskin yang berada di sekolah, anak-anak yatim yang tidak dapat mendapat pendidikan yang sepatutnya, ataupun orang-orang yang bergelandangan berada di luar daripada sekeliling daripada kita, itu menjadi masalah kita. Sebab itu kita sentiasa akan rasa bahawa ini bukan masalah kita. Dan kita tak rasa benda tu. Di Frankfurt ini saya faham, sebab ini adalah negara yang memang dah neo-kapitalis ini. Pada mereka kerja-kerja menyelesaikan masalah gelandangan ini bukan keutamaan. Sebab keutamaan mereka ialah duit, keutamaan mereka ialah trading. Sebab itu pasport nak masuk book fair ni ada banyak tingkat. Orang yang boleh masuk biasa €60, orang yang full access tu boleh jumpa agent, boleh pergi agent, boleh buat trading selatu dunia dan sebagainya, itu €400. Sebab keutamaan dia itu duit. Keutamaan dia bukan untuk masyarakat. Keutamaan dia bukan untuk hak asasi. Keutamaan dia bukan untuk kebenaran. Dan perkara ini yang sebenarnya sukar sekali untuk kita terangkan, sebab ini ramai mahasiswa dan juga anak-anak muda kita ini tidak diajar untuk melihat masalah ini ataupun untuk meneliti perkara dan menjadikan perkara itu sebagai sesuatu yang harus diselidiki. Contohnya sistem pendidikan kita. Apa masalah sistem pendidikan ni? Tak ada masalah, semua orang JPA hantar, KPM pun hantar pergi Perancis. Ni orang ni semua dapat duit, tenang, hidup apa semua. Masalah? Tak ada masalah. Dan setiap orang itu memang diajarkan seperti itu supaya mereka ini rasa cukup untuk diri mereka saja.
Dan kita tidak ada rasa tanggung dan jawab itu. Kenapa saya tekankan ini? Sebab kalian ini adalah orang yang dapat peluang untuk masuk universiti. Kalian ini adalah orang yang dapat peluang untuk masuk ke gedung-gedung pustakaan. Kalian ini adalah orang-orang yang kerjanya bekerja dengan buku, yang bekerja dengan teori. Kalian balik Malaysia, selidik balik kawan-kawan sekolah rendah, kawan-kawan sekolah menengah. Berapa ramai daripada kawan-kawan kita yang tidak dapat masuk universiti? Berapa ramai kawan-kawan kita yang tidak dapat masuk kolej-kolej? Berapa ramai kawan-kawan kita yang sekarang ini kerjanya dengan kerja apa? Kerja biasa-biasa ataupun terpaksa berniaga ataupun terpaksa bersara hidup dengan cara yang kita ini kan macam ni. Dapat pergi keluar negara, dapat lihat negara orang. Dan sebab itu kita ini harus ada tanam dalam diri masing-masing itu satu tanggungjawab yang berat supaya kalian nanti balik boleh menyelesaikan isu masyarakat. Isu masyarakat ini banyak. Contohnya kalau balik ke nilai itu saya tak tahu lah sebab saya ada rumah abang kat nilai itu. Jadi saya rasa nilai itu saya faham. Nilai itu kalau kita tak boleh nak kita ni memang tak boleh hidup lah tanpa public transport. Kalau hidup dengan public transport ni kita akan jadi orang yang paling lambat, kita akan jadi orang yang paling bermasalah. Komuter contohnya daripada nilai nak ke Kuala Lumpur itu pun nak masuk sama ada 1 jam, 1 jam setengah. Kalau naik kereta ke 40 minit. Jadi soalan-soalan seperti ini kelihatannya seperti superficial kan? Apa kaitan komuter dengan kerja engineering? Apa kaitannya? Tak ada kaitan. Apa kaitan komuter dengan hidup? Tak ada kaitan. Memanglah kalau setiap orang kerjanya berfikir seperti itu, tidak akan ada masalah atau pemikiran yang boleh kita selesaikan di Malaysia. Kita akan hidup sama macam hari ini. Dan dia tenang lah. Kalau Najib nak ambil 26 bilion ke, ataupun lepas ni dia nak ambil 260 bilion ke, atau lepas ni berapa bilion lagi dia nak ambil, kita tak ada masalah. Sebab pada kita memang tidak ada, salah satunya ialah sebab tak ada fakulti falsafah itu yang menyebabkan kita ini nak berfikir dalam lebih 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Sebab pada kita pemikiran kita itu hanya di atas saja. Saya harap boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab tak apa, dia tanya dia. Saya tak ada soalan. Bukan soalan apa yang saya nak lontarkan untuk kita sama-sama fikir dan sama-sama ke sini adalah satu benda yang lacking dekat negara kita adalah kita punya institusi terjemahan ataupun kita punya effort usaha-usaha untuk menterjemahkan buku sangat-sangat kurang, dan saya rasa itu yang menyebabkan orang tak banyak exposure terhadap ilmu falsafah. Kalau macam kita tengok kerja dekat Malaysia sendiri, kita tak ada pun beginner's guide to Hegel, beginner's guide to Kant. Kita tak ada pun dummies filosofi for dummies dalam bahasa Malaysia. Kita tak ada. Jadi budak-budak sekolah kita memang dia tak kenal pun siapa nama-nama ni. Bukan saya nak cakap yang nama, bukan kita orang nak cakap nama ni sebab kita nak melakukan falsafah daripada barat, tapi at least kita kena tahu idea-idea diorang. Kalau tanah barat pun dia tak ada pun macam Avicenna for beginners. Dekat Dutch ada Avicenna for beginners. Dekat Jerman diorang ada banyak institusi. Jerman dengan Netherlands dengan France adalah negara yang banyak mengkaji Arabic philosophers, dan banyak diorang punya bahan bacaan dalam bahasa diorang sendiri. Dan itu yang saya rasa adalah lacking, dan mungkin salahnya juga adalah salah orang akademik juga. Saya cakap ni bukan mengblame kita boleh tak berdorang. Saya sendiri adalah cikgu dulu, jadi saya pun daripada salah kita juga lah, salah bahagian cikgu dan lecturer. Kita tak nak simplifykan ilmu tu kan. Bukan kita nak membawa bring down level, tak. Kita nak, at least kita nak bagi dia approachable untuk kepada orang. Itu adalah saya rasa. Dan saya nak tanya pendapat doktor, apa doktor punya pandangan kalau orang cakap, okey kita cakap semua ni, tapi masalahnya adalah akademik bercakap hanya untuk golongan-golongan akademik. Kita tak ada buku yang untuk orang-orang macam orang pecisan. Itu orang pecisan memang. Marhain. Tapi sebenarnya itu pendapat yang penting. Saya rasa memang masalahnya salah satu sebab di dunia akademik. Tapi dunia akademik itu juga dicorakkan oleh tingkatan. Kalau kita tanya dengan profesor di Malaysia atau pencerah di Malaysia pertama, dia tak nak tulis dalam bahasa Melayu sebab tulis dalam bahasa Melayu tak dikira.
Kedua, terjemahan tak diiktiraf. Kalau kita terjemah 10 buku, 100 buku, tak membantu kenaikan pangkat. Jadi untuk apa terjemah? Ya kan? Nah ini memang salah pensyarah, salah, tapi juga salah daripada atas yang menentukan polisinya. Jadi maksudnya kalau kita menulis tulisan dalam bahasa Melayu, pertama tidak diiktiraf. Kedua, kalau terjemah juga tidak diiktiraf. Jadi bagaimana hal ini akan mendorong ke arah penghasilan karya-karya berbahasa Melayu? Nah itu sebenarnya asas kepada masalah itu saya rasa. Jadi kalau zaman dahulu, kalau kita lihat, kalau zaman-zaman misalnya kalau dalam pengajian Melayu, Ted Osman atau Ismail Husin atau golongan-golongan lama itu, mereka tulis buku dalam bahasa Melayu tak ada masalah. Dan satu lagi yang menjadi masalah kepada akademik di Malaysia, ini umumnya bukan Malaysia saja, sebenarnya itu satu fenomena dunia juga. Jadi sehingga kan buku itu tidak penting, yang penting makalah atau jurnal. Jadi sehingga orang itu menulis satu artikel untuk jurnal itu dah dipandang hebat. Tapi kalau orang yang menulis buku itu dianggap tidak ada nilai. Jadi akhirnya semua berbondong-bondong untuk pergi menulis jurnal. Kadang-kadang dalam satu jurnal, terutamanya orang-orang sains, itu satu artikel itu boleh 50 pun ada. Tapi cuma 4 halaman misalnya. Jadi bagaimana kita nak nilai artikel itu? Jadi maksudnya memang penemuan-penemuannya itu tahu penting, tapi pada hal yang sama kita tak boleh pakai satu bentuk ukuran untuk menilai semua disiplin ilmu. Dari situlah jadi masalah. Jadi kalau kembali kepada misalnya beginner untuk dalam tokoh-tokoh bahasa di Malaysia memang tak ada. Nah itu satu lagi. Nah ini yang saya kadang-kadang tidak begitu senang lihat keadaan di Malaysia. Orang Malaysia itu tradisi lisannya lebih daripada tradisi tulisan. Nah, ini juga masalah. Cakap banyak, tulis tak ada. Itu juga berlaku di Indonesia. Kalau conference, banyak conference. Sesudah conference, apa isi? Apa hasil? Tak ada. Nah itu kembali kepada masalah hal-hal seperti itu. Jadi banyak persoalan-persoalan itu boleh dijanakan dari itu. Tapi itu memang betul masalahnya akademik berkembang ke arah perkembangan ilmu. Tapi bukan akademik itu saja yang jadi masalah. Itu keseluruhan sistem itu menjadi bermasalah. Saya pernah minum dengan CEO ITBM, Cik K. Sejam lah juga kami bincang dan ada banyak sebab lah kenapa kerja-kerja penterjemahan ini lambat dan kelihatannya sendiri tidak serius kan. Kita memang nampak serius lah, dia nama dia studi terjemahan kalau dia dah nama kau boleh studi terjemahan, bisa kau tak serius. Tapi sebenarnya ada banyak politiking dan juga ada banyak unsur-unsur lain yang kita tak faham. Sebab kita punya negara ini memang political centric, semua benda tu nak politik. Contoh yang paling nampak ini sebab saya sekarang dalam fasa ini kan, di Malaysia itu kita punya pavilion itu dibawa oleh Majlis Buku Kebangsaan. Jadi Majlis Buku Kebangsaan ini memang ada warning siap-siap. Buku-buku yang tak berapa sesuai ataupun penulis yang nak kena ban ni, kita tak naklah buku kat sini. Kita ni memang government. Kita ni bawa image government. Mereka ini tidak boleh pisahkan diri mereka dengan dunia penerbitan dan juga dengan kerajaan. Jadi ini satu masalah yang sangat besar. Sebab kalau tak, buku-buku tutul cetak, buku-buku Dubu Press misalnya yang bawa aspirasi baru, yang bawa suara anak-anak muda ini tidak dibenarkan untuk bekerjasama dengan diorang seolah-olah seperti itu. Padahal mereka ini kan Majlis Buku Kebangsaan. Jadi yang kita lihat di pavilion mereka itu, selain daripada launching buku masakan, ada banyak makanan. Jadi orang datang makan dan orang tak tengok buku. Jadi macam mana kita nak perkenalkan? Bahkan kalau tengok di Singapura saja diletakkan muka sastrawan-sastrawan dia yang besar-besar. Jadi kita lihat, kita datang, kita dah nampak besar yang muka Rahman Markasan ni kan. Jadi dia memperkenalkan bukan saja budaya, dia memperkenalkan sastrawan, dia memperkenalkan image. Kita memperkenalkan apa? Kita memperkenalkan Laksa Johor, kita perkenalkan. Jadi kita ni memang betul-betul duit lah yang buat duit. Mana yang boleh buat duit? Buku masakan ni boleh buat duit. Yang ini yang boleh jual, yang ni boleh masuk dalam pasaran Jerman, yang ni boleh jadi bila kita nak perkenalkan kita punya sastrawan, bila kita nak perkenalkan kita punya budaya, bila kita nak perkenalkan kita punya bahan-bahan penerbitan kita yang dianggap kecil tetapi penting di Malaysia dan diperkenalkan kepada masyarakat Jerman ataupun masyarakat antarabangsa.
Kan itu perkara yang pelik. Dan perihal falsafah ini satu lagi masalahnya pun saya bicarakan juga dengan Cik K tadi. Mungkin salah satu sebabnya ialah ia tidak ada nilai komersial. Dalam kau buat buku The Beginner's Guide for Hegel, siapa nak beli? Siapa nak baca? Ni kalau daripada 18 orang ni, berapa orang yang sanggup keluarkan 2, 4 euro, 5 euro? Kalau dalam sekata, kalau dia terbitkan 1000, agak-agaknya berapa lama nak habis? Sebab apa? Sebab kita tidak bekerja untuk memperkenalkan bahan-bahan ini kepada anak-anak muda di sekolah rendah dan juga sekolah rendah. Dan inilah beza dia sekarang ini. Yang Toko Cetak tengah buat, kita sedang sediakan satu naskah itu. Kita terpaksa tukar tajuk itu, sampai tajuk itu kita buat mampusnya Socrates meneguk racun. Kita buat itu seolah-olah tajuknya tajuk fiction. Okay? Belakangnya pun kita buat gaya fiction. Dan kita nak perkenalkan dialog-dialog Phaedo. Dialog-dialog Phaedo ni bukan apa, dia dialog dia sebelum Socrates tu mati, dia kena hukum tu, dia bincang ahli falsafah ni nak jadi apa. Ahli falsafah ni memang kerja dia untuk kejar kebenaran. Jadi tak perlulah apa benda semua bahan-bahan fizikal duniawi. Memanglah Socrates boleh jawab macam tu. Dia dah tahu dia nak mati, so dia boleh jawab macam tu. Saya melihatnya daripada segi itu. Dan kita mungkin boleh bicarakan perkara ini kepada anak-anak muda yang berada di sekolah menengah misalnya, dalam bentuk sebagaimana yang Duku Press buat. Bagaimana Duku Press buat satu revolusi, orang kata anak-anak muda ni rasa cool pegang, ataupun fiksi ataupun legend. Dia orang beli ni kadang-kadang bukan dia beli sebab dia nak baca, sebab dia rasa cool. Kalau dia letak dekat dia punya rak, ini budak-budak ni baca buku Hindi, aku nak kena lawan ni, aku baca dulu pandai sikit daripada budak baca buku Hindi. Nampak? Dia jadi seolah-olah, dan kita terpaksa ikut gaya itu sebab memang kita tidak ajar anak-anak muda kita untuk bicara perihal falsafah. Kita tidak ajar anak-anak muda kita ini soalnya berfikir. Sama juga macam saya kata tadi, anak-anak muda kita ni kalau masuk universiti dia tak pernah fikir pun nak jadi apa. Benda ni sangat kronik dan juga pada saya sangat bermasalah. Sebab kalau kalian anak-anak yang paling pandai sekalipun masuk universiti pun tidak tahu jadi apa. Tahun 1 masuk universiti, semester 1 tak tahu nak jadi apa. Jadi kat mana kita nak letak sikap? Kat mana kita nak letak sebab apa, ataupun kenapa kita perlu masuk course itu, masuk semester itu, kenapa kita kena fight, kenapa kita kena lawan course itu? Sebab kita tak pernah ada rasa itu. Jadi ini beza dia orang yang buat kerja-kerja di luar. Contoh macam banyak sangat contoh ni seolah-olahnya memburukkan Malaysia, tapi tidak. Tadi saya pergi ke hall 4.2 itu, ada satu hall tu semua untuk education. Yang paling banyak saya jumpa itu ialah Korea. Korea ni memang banyak hall dia tu. Ada yang bab digital, ada yang bab buku, ada yang bab dia buat buku-buku origami dan sebagainya, dan di showcase kepada orang, dia tunjukkan kepada orang ini yang dia boleh buat. Dan saya fikir kalaulah kementerian kita boleh hantar satu grup, kalau tak satu grup hantar 2 orang je pergi belajar. Ada satu part dekat belakang tu, the future of classroom of the future. Mereka tunjuk macam mana pada masa hadapan ni 10 tahun 20 tahun lagi ni anak-anak muda ni akan belajar dengan bahan, belajar dengan grafik, belajar dengan dan ini saya fikir sangat penting. Kalau kita tidak bermula sekarang pun, saya tanyakan kepada Cik K tadi, kenapa penerbit USM, penerbit USIM ataupun penerbit UM Press misalnya tak masuk? Macam mana universiti itu masuk, dan mereka maknanya kita punya kajian, kita punya jurnal semua kita boleh tunjukkan, tapi tidak ada satu orang kata kesungguhan daripada situ supaya pergi showcase letakkan kita ni juga nak melawan, ataupun paling kurang kita ini mahu belajar daripada orang lain. Kan satu hall ni kalau siapa yang dah pergi ni nak membayangkan 4 kali hall PWTC tu kan, jadinya punya besar daripada Chinese, India membawa kepada Qatar ke mana ke pun dia orang boleh buka National Library. Kenapa kita tak boleh nampak? Dan seolah-olahnya kita nampak majlis buku. Yang jadi sedihnya bila orang lain tunjuk pasal budaya, orang lain tunjuk pasal sastrawan, kita tunjuk pasal masakan. Ini kan satu perkara yang bukanlah seolah-olahnya kita tidak menghargai masakan kita. Ya, kita harus hargai masakan kita, tapi tidaklah kita buat setiap tahun seolah-olahnya meraihkan buku-buku masakan saja. Jadi buku-buku kita ini ditolak tepi ke belakang sana, orang nak masuk pun susah. Kalau buku-buku Singapura, kalau buku-buku Indonesia, orang lain kat tepi pun boleh ambil. Boleh ambil tengok. Kita kalau tengok daripada jauh buku ni memang tak ada orang tengok, dan
inilah antara perkara yang saya fikir boleh diperbaiki kalau kita ada ruang lingkup ataupun kalau kita ada cara berfikir logika yang betul. Mungkin dimulai dengan bahan-bahan terjemahan. Dan contohnya apa yang Tukar Cipta tengah buat sekarang ini, kita cuba terjemahkan karya-karya sastra itu. Selepas daripada Plato ini, kita akan gerak Metamorphosis Kafka. Lepas tu kita akan ada buku-buku Albert Camus. Dan mungkin kalau ada doktor kat sebelah ni nanti, kerja dia nak translate bahan-bahan itu. Dan kita ini memang yang pertamanya, maaflah cakap okay. Saya sendiri memang putus harap dengan orang tua. Sebab saya rasa kita harus mulakan dengan kita sendiri sekarang. Daripada, bukan sahaja daripada terjemahan. Terjemahan ini orang akan tanya, oh terjemahan ni siapa yang terjemah ni? Sebab orang nak tengok siapa yang terjemah. Saya fikir pada masa hadapan, autoriti ataupun gerak kerjanya bukan seperti itu. Gerak kerjanya ialah kalau kita boleh lakukan sendiri, kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita boleh tunjukkan. Kalau dulu orang tua tak nak buat, kita lah buat kerja dia sekarang. Lagi soalan ni? Ataupun dia sebenarnya tak boleh makan kan? Kalau makan dia kenyang. Aku dah fikir ni tadi. Bila kenyang ni, dia lambat sikit. Dia macam dia boleh pergi tapi dia slow sikit. Industri penerbitan kita sangat lemah. Senang tengok. Jawab macam tu kan. Okay, saya ada soalan. Mungkin betul kan industri penerbitan kita agak lembab, tapi saya nak tahu adakah adil untuk kita membelasah industri penerbitan kita dengan segitu teruk, sedangkan kita masih lagi tak cuba untuk membandingkan Malaysia dengan negara yang mungkin sama tahap mereka. Timor Leste ya? Tak tahu kan, Timor Leste ke atau negara-negara yang mungkin baru merdeka dalam 27 tahun yang tu kan. So sebab memang betul saya setuju kan, dari segi penerbitan saya agak kurang puas hati lah. Pertama saya ingin jawab itu, kalau kita banding, jangan kita banding yang teruk. Sebab kita nak jadi negara maju, kenapa kita nak banding dengan yang teruk? Kalau kita banding dengan teruk, memang sentiasa kita menang. Kita cari yang paling teruk, kita banding, kita syukurlah. Alhamdulillah, angkatan kita sendiri yang terbaik. Kalau begitu, memang tak ada kemajuan. Itu betul kalau kita nak lihat hal-hal seperti ini. Yang saya kata industri kita, penerbitan kita lemah, bukan industri itu sendiri. Itu memang satu keadaan, satu sistem yang sangat kompleks. Pertama, masyarakat kita membaca, itu juga membantu ke arah perkembangan industri. Kalau orang tak baca, industri penerbitan lembab. Kalau dia terbit buku nak jual ke siapa, itu kembali kepada persoalan itu. Kedua, masyarakat kita, industri penerbitan kita yang besar-besar ni dikuasai oleh pemerintah dan diskriminasi dan juga birokrasi, macam-macam hal itu yang menjadikan, itu yang saya kata, kalau kita serah satu buku 5 tahun baru terbit, buku itu nak jadi apa? Nah, itu juga menjadi masalah utama, dan di situ yang akhirnya orang tidak lagi menulis atau mengirim kepada penerbit-penerbit tertentu, sebab nak tunggu buku terbit itu terlalu lama. Kalau kita banding dengan yang buruk, memang banyak. Tapi kalau kita kembali kepada, kalau banding dengan yang tinggi, kalau kita lihat Korea itu tahun 70-an, akhir 70-an masih di bawah kuasa diktator Chung Doo-hwan. Sesudah 80-an, sesudah revolusi Kongju, mahasiswa bangun menentang, baru menjatuhkan diktator. Jadi kita lihat berapa tahun itu, 80-an, baru berapa tahun. Ya kan? Kalau zaman dahulu kita punya pendapatan per kapita lebih tinggi daripada Korea, tapi sekarang kita ketinggalan jauh. Jadi kalau kita nak banding yang maksudnya yang sebaya, Korea sebenarnya sebaya dengan kita. Kita lihat bola sepak. Zaman dulu kita dengan Korea tu Piala Merdeka sering masuk bersama. Perlawanan akhir, suku akhir. Sekarang kita mana? Korea dah di peringkat dunia. Kita 100 lebih dari rankingnya. Asia Tenggara pun dah sekarang tak tahu nak letak ke mana misalnya. Jadi kalau kita nak banding dengan yang seperti itu, memang kita
terlalu jauh ketika kembali kepada industri penerbitan. Kalau sana berapa puluh kali ganda penerbitan buku. Kalau dari segi rakyat saya rasa Korea Selatan kira-kira 50 juta aja, kita 30 juta. Tapi kalau kecepatan penerbitan dia jauh lebih dari kalau dulu saya pernah baca mungkin 40 kali ganda. Kalau kita setahun terbit 1000, dia terbit 40 kali ganda. 40 kali. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, saya tahu antara sebabnya kalau terbit buku di Korea cepat. Orang Korea ini suka cepat. Sebab itu kalau orang Korea kata dia punya budaya pali-pali itu maksudnya cepat-cepat. Jadi kalau dia buat betul cepat. Kalau buku 2 minggu, sebulan dia dah terbit. Kalau kita 10 tahun, 5 tahun. Jadi hal-hal itu yang maksud saya yang menyebabkan industri kita lambat. Jadi banyak sebab lah, bukan kita nak salahkan industri penerbitan itu satu-satunya masalah di situ. Kalau saya waktu masalah industri kita ini lembat, itu saya melihat seluruh sistem, pengaruh politik, pengaruh masyarakat, macam-macam pengaruh lah. Jadi itu yang sebenarnya yang menjadi latar belakang kepada masalah. Soalan kedua, saya ini pendapat dia. Saya tak tahu. Sebab saya tak banyak membaca dalam tajuk ni, tapi saya lihat contohnya seolah-olah macam ditangisi ataupun diburukkan penekanan terhadap bidang-bidang sains, teknologi dan matematik ni kan. Tapi bukankah melalui maksudnya kurang penekanan pada bidang sastra. So, ini apa yang saya faham, pemerintah kata sesuatu yang agak unfortunate lah, yang agak malang. Bagi saya sendiri, bukan ke benda-benda ini yang dapat memberikan improvement atau pembaikan yang dapat dilihat dalam masyarakat secara konkret. Contoh, dengan banyaknya pelaburan dalam bidang medisin, dalam bidang perubatan contoh, kita akan dapat ukur yang mungkin tahap kesihatan akan lagi tinggi, jumlah orang kematian dari disebabkan kesakitan turun. Lepas tu kalau kita tengok bidang teknologi juga, dengan meningkatnya jumlah engineer, jumlah jurutera dalam negara, banyak masalah-masalah praktikal yang akan diselesaikan. Dan bukankah sebab saya lihat sini masyarakat, masalah masyarakat adalah benda yang macam secondary, yang orang letakkan untuk kemudian setelah orang cukup dengan apa yang diperlukan. Sebagai contoh, orang tak akan risau tentang keadilan kalau perut dia masih lapar, lantak orang lain mati kan. Dia memang macam tu naluri manusia. Sebab pertama sekali dia perlu cukupkan diri dia tu, kemudian baru soalan-soalan yang sisi tu dia boleh address, dia boleh selesaikan. So mungkinkah case-nya adalah sama kan dengan pelaburan dalam bidang-bidang sains, teknologi dan matematik kan, di mana kita cuba menyelesaikan terlebih dahulu masalah-masalah fizikal dengan harapan apabila kita sudah cukup dari segi tersebut, maka kita boleh merisaukan diri kita dengan benda-benda lain. Itu pendapat saya. Saya fikir macam ni, sains dan juga teknologi ni benda yang kita boleh nampak. Kita tengok Korea, orang buat iPhone, dia buat Samsung itu bukan sahaja telefon, aircon. Jadi dekat rumah kita ni, TV Samsung, pakai aircon Samsung, washing machine Samsung, semua benda lah kalau boleh, peti ais Samsung. Bagusnya kalau kita boleh bergerak menghala ke arah itu. Masalahnya tak pun, kita bukan sahaja Samsung, Sony dan sebagainya, kita guna Sharp. Kita daripada kat rumah tu, bukan sahaja daripada segi kipas, aircon, TV dan sebagainya, kita tak boleh cater daripada segi itu. Macam mana kita nak bergerak ke arah perkara seperti mobile? Sebab itu sekarang ini Google, dia beli robot, dia buat kereta dia sekarang ni driverless.
dan kita bersyukur kalau wawasan Dr. Mahathir itu bergerak ke arah itu.